warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk baru, iaitu topik 6, panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, jadi untuk subtopik yang pertama, kita akan belajar mengenai kenali panjang objek. Okey, panjang objek tu bukan sekadar panjang, maksudnya tinggi juga dikira sebagai panjang. Ukuran panjang tu adalah sebutan untuk ukuran bagi objek, sama ada dia panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat. Panjang kita sebut dia sebagai panjang. Okey, jadi dekat sini untuk kita ketahui, mula-mula sekali untuk kita ketahui macam mana panjang dia, kita tahu tak dia panjang atau pendek, kita hendaklah membandingkan dengan sesuatu. Sama ada sesuatu yang sama ataupun sesuatu yang berbeza. Okey, contoh di sini ada dua garis. Okey, contoh yang pertama saya sediakan ada dua garis. Garis A dan garis B. Okey, mana garis A adalah pendek dan garis B adalah panjang. Maksudnya panjang garis A adalah pendek daripada panjang garis B, dan panjang garis B adalah lebih panjang daripada panjang garis A. Itu dah. Panjang tu adalah satu gelaran untuk kita ukur atau kita sukat panjangnya. Okey, jadi sama ada dia panjang terbagi kedua, sama ada dia panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat. Okey, contoh dekat sini panjang atau pendek. Okey, dekat sini pula tinggi atau rendah. Okey, macam mana kita nak beza panjang atau pendek atau tinggi atau rendah? Kita nak cakap dia panjang. Pokok itu panjang ke? Tak, pokok itu tinggi. Okey, kalau kita nak tahu dia panjang, maksudnya dia memanjang secara melintang. Kita nampak dia melintang, ataupun kita boleh dempakan tangan dia ke kiri atau ke kanan. Maksudnya ia adalah panjang. Kalau tinggi maksudnya dia ke atas. Tinggi, kita ukur tinggi atau rendah, dia ke atas ataupun ke bawah. Ke atas, ke bawah. Itulah beza dia, panjang atau pendek, tinggi atau rendah. Okey, jadi kalau pokok dia ke kanan ke kiri ke? Tak, dia ke atas. Maksudnya kita ukur tinggi. Okey, ke atas ni kita tulis pendek. Pendek. Okey, yang ni B adalah panjang. Panjang. Okey, jadi kalau gambar rajah kedua, pokok. Ni ada pokok kelapa dengan pokok bunga. Okey, pokok kelapa kalau ke atas ke bawah, okey kita tengok sini ke kiri atau ke kanan. Yang ni ke atas atau ke bawah, ke atas atau ke bawah, maksudnya dia adalah tinggi. Jadi pokok kelapa tinggi. Pokok bunga rendah. Tinggi pasangannya rendah. Pendek pasangannya panjang. Tak boleh kita cakap garis B panjang, garis A rendah. Tak boleh macam tu. Dia kena sama-sama. Maksudnya kalau panjang kiri ke kanan, maksudnya dia sama ada panjang ataupun dia pendek. Kalau dia ke atas ke bawah, kalau dia ke atas maksudnya dia tinggi, dan kalau dia rendah, kalau dia ke bawah maksudnya dia rendah. Macam tu. Okey, kalau pokok tinggi atau rendah. Okey, kita tengok bangunan. Bangunan kita guna panjang ke? Tak. Okey. Kalau tengok bangunan A dengan bangunan B ni. Okey, saya bagi tahu. Okey. A, kita bagikan nama dia A dengan B. Okey, tengok bangunan A tinggi. Kita tak sebut panjang sebab dia ke atas. Jadi kita sebut tinggi. Okey, bangunan B rendah. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, kereta, bas dan bas sekolah dan kereta. Bas sekolah dan kereta. Kita sebut apa? Panjang ke pendek? Panjang ke pendek, tinggi ke rendah? Panjang atau pendek, sebab dia melebar. Dia melebar ke kanan atau ke kiri. Jadi dia adalah panjang.
pendek. Kalau orang, okey. Seterusnya kalau orang kita cakap apa? Kita cakap pendek ke? Tak. Kita cakap tinggi dengan rendah. Kita cakap orang pendek. Kita cakap rendah dan tinggi. Sebab dia ke atas. Mana ada orang memanjang ke tepi? Tak ada orang memanjang ke atas. Memanjang atau panjang kita ke atas, iaitu tinggi atau rendah. Kita akan sebut ketinggian. Macam tu. Okey. Seterusnya kita boleh sukat pen dengan pemadam. Okey, contoh pemadam. Okey, dua objek. Kita ukur. Kita bandingkan. Bukan kita bandingkan. Tengok. Okey. Tinggi dengan rendah ke panjang dengan pendek? Panjang dengan pendek sebab dia objek yang kecil, kita panggil panjang atau pendek. Okey, jadi maka lebih panjang daripada tertikus. Tertikus pendek, maka panjang. Maka lebih panjang daripada tertikus. Tertikus lebih pendek daripada maka. Okey, itu saja. Okey, seterusnya kita akan lanjut kepada tajuk ukur dan banding panjang. Okey, macam mana kita nak ukur panjang suatu objek menggunakan objek yang lain? Sebab kita belum lagi didedahkan dengan, untuk tahun 1 kita tak didedahkan lagi dengan panjang menggunakan unit. Jadi kita belajar panjang menggunakan objek juga. Okey, dengan syarat objek yang diukur, objek yang hendak mengukur hendaklah lagi kecil daripada objek yang diukur. Okey, contoh yang pertama. Saya tunjuk kat sini contoh macam mana kita nak ukur. Ini contoh, antara contoh. Banyak lagi yang kita boleh guna. Okey, antaranya kita nak objeknya, kita nak ukur buku. Dan bahan yang mengukur adalah klip kertas. Kita tengok. Okey, contohnya dekat sini. Okey, kita ada buku. Okey, kita nak tahu berapa panjang buku ni. Kita tak tahu kan berapa panjang buku ni. Jadi kita gunakan klip kertas. Okey, tahu kan klip kertas? Okey, kita tengok berapa panjang, berapa klip kertas yang kita perlukan untuk mengukur panjang buku. Okey, kita tengok. Sama tak? Ukur panjang, Ustazah cakap tadi, dari kanan ke kiri. Okey, panjang dari kanan ke kiri. Okey, tengok. Cukup. Okey, cukup. Berapa panjang buku? Panjang buku adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 klip kertas. Panjang buku sama dengan 8 klip kertas. Macam tu. Kita ukur objek menggunakan objek. Sebab kita tak belajar unit lagi, kita boleh cakap berapa panjang buku? Lebih kurang 8 klip kertas. Macam tu. Sekarang kita didedahkan dengan anggaran saja. Kita tak tahu unit yang sebenar. Berapa kiraan yang sebenar untuk panjang. Tetapi kita boleh adakan anggaran dengan objek yang lain. Iaitu contohnya buku dengan klip kertas. Buku dengan pemadam boleh. Pensil, kita nak ukur pensil. Pensil dengan pemadam boleh. Pensil dengan klip kertas boleh. Okey, kita cuba ukur klip kertas dengan marker. Okey, panjang marker dengan klip kertas. Kita nak tengok berapa panjang marker dengan klip kertas. Okey, ini dah lebih panjang. Okey, kita buang. Kita nak kira berapa panjang klip kertas yang diperlukan untuk mengira panjang, untuk mengukur panjang marker. Okey, tengok. Dah cukup kan? Jadi berapa? Anggarannya 1, 2, 3, 4, 5. Anggaran untuk panjang marker adalah sama dengan 5 klip kertas. Macam tu. Kita mengukur ataupun menganggap panjang satu objek menggunakan objek yang lain. Dengan syarat objek yang mengukur hendaklah lebih kecil daripada objek yang diukur. Okey. Okey, seterusnya kita contoh yang lain, kita boleh tengok botol dan marker. Kita nak ukur panjang botol. Sebab botol dengan marker mana lagi besar? Botol lagi besar. Jadi kita nak ukur botol. Botol menggunakan marker. Jadi kita tengok dekat sini botol.
Okey, menggunakan marker. Berapa marker yang diperlukan untuk mengukur panjang botol? 2 marker, betul ke? 1, 2, 2 marker. 1 panjang botol sama dengan 2 pen marker. Macam tu. Barang yang mengukur hendaklah lebih kecil daripada barang yang diukur. Macam tu. Kita boleh ukur. Okey, seterusnya. Okey, macam mana kita nak guna 3 ni? Okey, depa, jengkal, langkah. Okey, macam mana kita nak ukur depa, jengkal dengan langkah? Okey, semua ini adalah anggaran untuk satu objek yang lebih besar. Takkan kita nak guna klip kertas untuk ukur dinding. Takkan kita nak guna klip kertas untuk ukur almari. Tak boleh kan? Jadi, ini antara alternatif ataupun cara yang lain untuk kita ukur objek yang lebih besar. Okey, contoh dia kat sini. Okey, depa. Macam mana depa? Depa panjang tangan. Panjang tangan ni, kanan ke kiri ni, ini dipanggil depa. Kita boleh ukur almari. Almari menggunakan depa. Berapa depa satu almari? Kalau ustazah dah besar, jadi lebih kurang 2 depa. Kalau kamu kecil, mungkin lebih kurang 3 depa. Macam tu. Okey, kita depakan ke arah ke objek yang kita nak ukur. Contohnya pintu. Pintu berukuran 1 depa. Lebih kurang 1 depa. Macam tu. Almari ada 2 pintu. Kemungkinan 2 depa. Panjang almari adalah 2 depa. Tinggi almari, panjang almari. Dia ada tinggi almari. Tinggi almari pun kita boleh ukur dalam 3 depa. Kita anggaran. Okey, depa menggunakan tangan kanan dan kiri. Okey, kita mengepakkan tangan. Ni namanya depa. Okey, jengkal. Jengkal macam mana kita nak kira jengkal? Jengkal macam ni. Macam ni. Anak ibu jari dengan kelingking. Ni namanya kelingking, ini namanya ibu jari ataupun jari anak. Okey. Ini jengkal. Macam mana kita nak kira buku? Panjang buku kita boleh gunakan tadi. Okey, panjang buku lebih kurang 2 jengkal. Jengkal kamu kecil, jengkal saya besar. Buku mungkin anggaran 1 jengkal boleh. Kalau jengkal kamu kecil, boleh ukur 2 jengkal. Macam tu. Jengkal menggunakan ibu jari dan jari kecil. Kita boleh ukur meja juga menggunakan jengkal. Ataupun ukur papan putih menggunakan jengkal. Okey. Dan akhir sekali, langkah. Langkah menggunakan apa? Langkah. Mestilah menggunakan kaki. Langkah. 1 langkah, 2 langkah. Macam mana kamu melangkah? Okey. Jangan langkah besar-besar. Kita langkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Macam tu. Langkah. Itu juga dikira anggaran. Untuk kira apa? Takkan kita nak kira langkah dekat dinding. Takkan kita nak kira langkah dekat whiteboard. Mungkinlah kaki. Panjang dekat kaki whiteboard antara hujung ke hujung. Boleh lah. Tapi lebih sesuai untuk kira tikar. Kita tak tahu berapa panjang tikar. Kita boleh cuba langkah untuk kita tahu. Mungkin tikar dalam 7 langkah. 7 langkah. Panjang tikar mungkin 7 langkah. Macam tu. Itu adalah anggaran untuk kita tahu panjang suatu objek yang lebih besar. Itu saja. Kita boleh menggunakan objek yang kecil untuk mengukur objek yang lebih besar, ataupun kita menggunakan objek yang lagi besar, kita ukur menggunakan depa, jengkal ataupun langkah untuk anggaran mengukur. Itu saja. Terima kasih.